은혜 받으실 성경 말씀을 보시겠습니다. 요수와 Petikan Alkitab bagi 7절에서 khutbah adalah daripada Yosua 1 ayat 7 hingga 오직 너는 9. 마음을 강하게 하고 Hendaklah 굳게 engkau yakin dan 담대히 하여 berani 나의 dan 종 pastikanlah 모세가 supaya 내게 engkau 명한 mentaati 율법을 seluruh 다 Taurat yang 지켜 diberikan 행하고 oleh hambamu, 좌로나 우로나 hambaku 치우치지 Musa 말라. kepadamu. 그리하면 Janganlah 얻을 lekang 바된 길 mana-mana 항상 bahagian 이루니 Taurat itu, 이 supaya engkau 율법책을 berjaya 너희에게서 떠나지 kemanapun 말게 engkau 함이요 pergi. 죄로 그것을 Pastikanlah supaya kitab 묵상하여 Taurat 그 sentiasa 가운데서 dibacakan 본 kepada 대로 다 umatku 지켜 행하라. semasa kamu 그리하면 beribadat. 내 길이 평탄하게 Kajilah 될 kitab 것이라 itu siang dan 네가 malam. 형통하리라. Pastikanlah supaya engkau mentaati segala yang 내가 tertulis 네게 di 명한 것이 dalamnya. 아니냐. Dengan 마음을 demikian engkau 강하게 akan makmur 하고 dan 담대히 berjaya. 하라. Ingatlah 두려워 perintahku 말며 놀라지 kepadamu, 말라. supaya engkau yakin 내가 dan 어디로 berani. 가든지 네 Jangan 하나님 takut ataupun 여호와가 tawar 너와 hati, 함께 kerana 하느니라 aku, 하시니라. Tuhan Allahmu, 아멘. mengetahui engkau 샬롬 kemana 교회 saja engkau 찬양과 이시오 pergi. 오케트레의 연주가 있겠습니다. 전 세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, GCN 시청자 여러분, 1982년 7월 25일 개청 예배를 드리고 77일이 Setelah kita mengadakan ibadah penubuhan gereja pada 25 Julai 1982, 12 minggu kemudian, pada 10 Oktober kita mengadakan ibadah pembukaan gereja. Ketika ibadah penubuhan pada 25 Julai, kita hanya mempunyai 13 orang anggota termasuk 4 kanak-kanak. Tetapi pada 10 Oktober jumlahnya sudah melebihi 100. Oleh itu, ketika kita mengadakan ibadat pembukaan gereja, kita sudah perlu meluaskan tempat ibadat kita. Kita menyewa tingkat bawah bangunan di mana tempat ibadat itu terletak. Sejak itu, gereja ini tidak pernah berhenti berkembang secara rohani dan fizikal. Saya memberikan segala pujian dan kemuliaan kepada Tuhan Bapa yang telah bersama kita. 사랑하는 성도 여러분, 이 시간은 인도하시는 하나님이란 제목의 말씀을 Saudara dan saudari yang saya kasihi, tajuk khutbah pada malam ini ialah Tuhan membimbing kita. Saya ingin mengimbau bagaimana Tuhan Bapa telah membimbing kita sehingga hari ini. Saya akan memberitahu anda bagaimana Tuhan Bapa telah membimbing kita untuk mengikuti aliran roh dengan memberikan kita matlamat melalui tajuk doa dan firman Tuhan. Saya berharap agar anda akan menyedari kasih dan rahmat Tuhan Bapa yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa agar anda semua dapat menempuh perlumbaan iman untuk memperluas kerajaan Tuhan dengan impian dan visi yang lebih besar. Dalam ayat Alkitab pada malam ini, yakni Yosua 1 ayat 7 hingga 9, terdapat firman yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Yosua menggantikan Musa dan tanggungjawab untuk memimpin orang Israel ke tanah Kanaan diserahkan kepadanya. Selepas 40 tahun di padang gurun, Yosua kini diberikan tugas penting untuk menakluki tanah Kanaan dan membuka era baharu. Memandangkan terdapat 7 suku bangsa bukan Yahudi di tanah Kanaan, untuk memperoleh tanah ini orang Israel perlu berperan untuk mengusir penduduknya. Yosua yang baru saja menjadi pemimpin mungkin mendapati bahawa realiti di hadapannya sukar jika dia berfikir secara fizikal. Lebih-lebih lagi sekarang Musa sudah tiada, kepada siapa dia dapat percaya dan bergantung. Dalam situasi ini, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hendaklah engkau yakin dan berani dan pastikanlah supaya engkau mentaati seluruh Taurat yang diberikan oleh hambaku Musa kepadamu." Tuhan memberitahu kita untuk mematuhi semua hukum. Dia memberitahu kita untuk menjaga segala sesuatu yang suci tanpa menambah atau mengurangkan. Jangan lalaikan mana-mana bahagian Taurat itu supaya engkau berjaya kemanapun engkau pergi. Pastikanlah supaya kitab Taurat sentiasa dibacakan kepada umatku semasa kamu beribadat. Kajilah kitab itu siang dan malam. Pastikanlah supaya engkau mentaati segala yang tertulis di dalamnya. Tuhan memberitahu kita untuk mematuhi semua hukum. Dia tidak memberitahu kita untuk mengabaikan perkara kecil dan hanya melakukan perkara besar. Dengan demikian engkau akan makmur dan berjaya. Saya telah berpegang pada firman Tuhan, berdoa dan mengamalkannya. Pada saat-saat sedemikian, Tuhan sentiasa membimbing saya dengan lancar dan berjaya. Ingatlah perintahku kepadamu. Inilah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada saya dan anda. Inilah yang saya masukkan dengan memerintahkan anda dan saya sebagai pastor. Yakin dan berani, jangan takut ataupun tawar hati, kerana aku, Tuhan Allahmu, mengetahui engkau ke mana saja engkau pergi.
저도 세계 선교할 때 Oleh sebab firman ini, ketika saya menjalankan misi dunia, saya dengan berani mengadakan perhimpunan Kristian di negara-negara yang menganiaya agama Kristian dan melarang pertemuan Kristian. Jadi saya memberitakan Injil yang berani, walaupun menghadapi ancaman bom dan keganasan. 가서 담대하게 복음을 전파했고 그런 곳에는 하나님이 더 많이 모이게 하시고 Semakin kerap perkara ini berlaku, semakin banyak jiwa yang dipimpin oleh Tuhan mendengar firman ini. Dan pekerjaan Roh Kudus berlaku begitu besar sehingga mereka tidak berani memfitnah saya. 볼 수가 있습니다. 앞으로 그들이 어떤 일을 Hal 만나고 inilah firman janji bahawa dia akan bersama orang, tidak kira apa-apa yang dihadapi oleh mereka dan ke mana-mana sahaja mereka pergi. 바로 하나님께서 주신 말씀 Namun begitu, ada syarat yang disertakan, 하나님의 보장하심과 iaitu mereka akan menerima perlindungan Tuhan dan berjaya selagi mereka hidup dalam firman Tuhan. 해서 되는 것이 아닙니다. 내 모든 생각은 나 없애버리고 Hal ini tidak berlaku dengan melakukan apa yang saya fikir dan apa yang saya 사도 mahu. 바울이 고백한 대로 Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita harus mematikan diri kita pada setiap hari, meninggalkan siapa kita, menghancurkan pemikiran dan kerangka kita, 그래서 나를 dan 만들었다. taat. Hal ini bermaksud bahawa hanya Yesus Kristus dan kebenaran Injil Tuhan yang harus hidup dan bekerja di dalam saya. 이 복음 진리만이 살아 역사해야 된다 이 말입니다. 그럴 때 하나님이 역사하시는 것이라 이 말입니다. Itulah ketika Tuhan bekerja. 예, 그래서 하나님께 주신 말씀 안에 있을 때만 Oleh itu, hanya apabila kita berada dalam firman yang diberikan oleh Tuhan, kita dapat menerima jaminan dan kejayaan daripada Tuhan. Ketika orang Israel hidup dalam firman, bahkan sebuah kota yang sukar ditembusi tidak menjadi masalah sama sekali. Sejarah masa lalu gereja ini adalah seperti yang dikatakan oleh firman ini. Tuhan membimbing kita dengan firman-Nya tahun demi tahun. Dan ketika kita mematuhi firman-Nya, Dia membolehkan kita mencapai perkara-perkara besar seperti yang kita alami pada hari ini. Dari awal lagi, Tuhan Bapa memberikan gereja ini impian dan visi yang besar, yakni penginjilan kebangsaan, misi dunia dan membangunkan Israel dan pembinaan gereja besar. Oleh sebab anda dan saya mempercayai firman Tuhan Bapa, kita tidak pernah melupakan impian dan visi ini. Kita percaya bahawa ketentuan Tuhan akan disempurnakan melalui gereja ini. Ibrani 11 ayat 1 menyatakan, beriman bererti yakin sungguh-sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan dan mempunyai kepastian akan perkara-perkara yang tidak dapat kita lihat. Apabila kita sepenuhnya mempercayai firman Tuhan dan berdoa tanpa henti, impian dan visi yang diberikan oleh Tuhan mula menjadi kenyataan. Apabila anda percaya dan berdoa, ia menjadi kenyataan yang kelihatan. Perkara ini tidak menjadi kenyataan dalam satu hari, tetapi kita secara beransur-ansur menghampiri matlamat kita. Kita telah yakin akan bimbingannya melalui tajuk-tajuk doa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pada setiap tahun. Melalui tajuk-tajuk doa pada setiap tahun, Tuhan memberitahu kita apa yang harus kita persiapkan dan capai, baik secara rohani maupun fizikal. Pada tahun 1989, Tuhan sendiri mula memberi kita tajuk doa pada setiap tahun. Sebelum itu, di bawah bimbingan Roh Kudus, saya berdoa untuk sesuatu yang paling diperlukan oleh gereja. Untuk beberapa tahun pertama, kita seperti anak kecil yang baru mula berjalan. Kita berdoa untuk organisasi gereja, untuk tempat ibadat gereja, dan untuk pertumbuhan serta kebangkitan. Oleh sebab gereja ini mengalami kebangkitan yang luar biasa sejak awal, kita mula berdoa untuk tempat ibadat gereja, sebaik saja penumbuhan gereja. Tajuk doa pada tahun 1983 ialah, pertama, 3 amanat gereja, penginjilan, keselamatan dan penyembuhan orang sakit, iaitu kesembuhan ilahi. Kedua, memperoleh tapak gereja. 3, pemimpin siang dan pekerja gereja. 4, pengangkutan konduktor dan choir. Dengan melihat tajuk-tajuk doa ini, anda dapat melihat betapa aktifnya gereja ini meletakkan asas dengan pertumbuhan yang begitu pesat.
Pada akhir tahun 1982, kita mempunyai kira-kira 300 orang berdaftar. Tetapi pada akhir tahun 1984 ketika kita berpindah ke tempat ibadat kedua, jumlahnya meningkat kepada 1,500. Jumlah anggota meningkat sebanyak 5 kali ganda. Sebelum kita berpindah ke tempat ibadat yang kedua, kita terpaksa mengadakan ibadat pagi Ahad sebanyak 3 kali. Namun begitu, sesetengah anggota terpaksa menghadiri ibadat dengan berdiri di tangga dan sesetengah yang lain di hadapan tandas. Namun begitu, kita dipenuhi dengan rahmat Tuhan dan Roh Kudus, sehingga kesulitan fizikal ini tidak menjadi masalah sama sekali. Keadaan kita sekarang sama seperti tahun itu. Tempatnya sangat sempit sekarang. Namun begitu, apakah yang dapat kita lakukan? Kita perlu bersabar seketika. Jadi kita tidak dapat menjemput banyak orang luar ke ibadat ulang tahun. Walaupun banyak orang ingin datang, tiada pilihan selain menghangatkannya. Tetamu tempatan tidak dijemput. Tempat ibadat sangat sempit sehingga kita tidak dapat menjemput tetamu tempatan. Jadi sila faham situasi ini. Keadaan fizikal mungkin kelihatan kurang memadai. Namun begitu, dengan rahmat dan kepenuhan Roh Kudus, saya berharap anda dapat mengatasi kekurangan keadaan fizikal seperti pada zaman awal gereja ini. Seiring dengan peredaran waktu, pelbagai organisasi dan gereja ditubuhkan dan kemudahan sampingan didirikan. Pusat Doa Mamin ditubuhkan pada 11 Oktober 1983 dan Tadika Mamin pada 12 Mac 1984. Selepas gereja ini diasaskan, pesakit dan orang yang dirasuk roh jahat datang dari seluruh negara. Oleh itu, tempat-tempat di gereja ini dipenuhi orang. Mereka terpaksa menjadikan gereja sebagai rumah mereka semasa tempoh perjumpaan kebangkitan. Namun begitu, oleh sebab tempat ibadat tidak dapat terus digunakan sebagai tempat penginapan bagi pesakit, sebuah pusat doa dibina. Orang sakit dan orang yang dirasuki roh jahat dihantar ke pusat doa. Selain itu, saya menyedari keperluan mendesak untuk sebuah institusi yang membantu pastor gereja mencapai impian yang diberikan oleh Tuhan. Lalu saya memulakan persidangan pastor pada tahun 1984. Saya memberikan tumpuan yang melatih hamba-hamba dan pekerja-pekerja Tuhan, bukan hanya untuk masa sekarang, tapi dengan memandang dekat-dekat ke hadapan. Kita berpindah ke tempat ibadat kedua pada 31 Disember 1984. Selepas mengadakan ibadat ulang tahun pada tahun 1982, kita berpindah ke tempat ibadat yang baru pada tahun 1984. Tahun berikutnya, 1985, gereja ini mengadakan perjumpaan kebangkitan yang pertama. Pada masa itu, gereja mengalami kebangkitan dan pertumbuhan yang begitu pesat sehingga kapasiti tempat ibadat baru yang baru diduduki sudah menjadi terlalu kecil. Saya memimpin semua perjumpaan kebangkitan dan pekerjaan kuasa Tuhan yang meledak berlaku. Dan selepas satu pertemuan kebangkitan, tempat ibadat yang besar itu penuh lagi. Antara tajuk doa pada tahun 1985 ialah penginjilan 3,000 jiwa. Kuasa luar biasa daripada karya Tuhan dan firman rohani ialah penerung utama kebangkitan gereja. Dan semangat serta kesungguhan para anggota gereja untuk penginjilan juga menjadi kekuatan besar. Pada tahun 1985 dan 1986, untuk mengangkut anggota gereja yang semakin meningkat dengan pesat, kita menjadikan pengangkutan salah satu tajuk doa kita. Kemudian memperoleh tempat ibadat baru menjadi tajuk doa yang utama pada tahun 1986. Sebagai hasilnya, kita berpindah ke tempat ibadat yang ketiga pada bulan Mac 1987. Dari 1 Januari 1985, kita mengadakan ibadat di tempat ibadat kedua dan pada bulan Mac 1987, kita berpindah ke tempat ibadat ketiga. Kemudian kita berpindah ke tempat ibadat yang beberapa kali ganda lebih besar. Antara tajuk doa pada tahun 1986, terdapat tajuk doa menerbitkan firman Tuhan dalam bentuk buku. Dengan ilham daripada Tuhan, kita berasa teruja akan dekat-dekat yang akan datang dan mula berdoa untuk pelayanan penerbitan buku. Sebagai hasilnya, pada tahun berikutnya, 1987, buku testimoni pertama saya
menikmati hidup kekal sebelum kematian, diterbitkan dalam bahasa Korea dan menjadi buku terlaris. Buku ini telah terpilih sebagai buku yang terlaris dalam beberapa surat khabar terkenal. Selain itu, edisi pertama berita Mamin telah dicetak. 오랜 기간에 걸쳐 꾸준히 잘 팔리는 책을 말하고 있습니다. 그래서 그 당시 이제 국민일보 등의 베스트셀러로 매달 올라와 있던 것을 볼 수가 있습니다. 그와 동시에 만민중앙 소식 창간호도 발간되었습니다. 본교회가 수년간 폭발적 Setelah melalui tahun-tahun kebangkitan yang luar biasa, untuk memastikan keutuhan gereja, kita menjadikan 4 tajuk berikut sebagai tajuk doa kita pada tahun 1988. Pertama, tahun pelayanan penerbitan buku. Kedua, mendidik anggota gereja sebagai pekerja gereja. 3, tugas menyelamatkan jiwa. 4, berkat roh, jiwa dan tubuh. Seperti yang kita doakan, banyak anggota gereja menerima berkat dalam roh dan tubuh dan terdapat kesaksian berlimpah-limpah. Tambahan pula keanggotaan gereja bertambah kepada 7,000 anggota berdaftar sebelum akhir tahun 1988. 세 가지는 교회적인 입장에서 이루어야 하는 내용으로 나머지 한 가지는 성도 전체 Pada tahun 1989 kita mula berdoa untuk menerima tajuk doa secara langsung daripada Tuhan. Antara 4 tajuk doa, 3 daripadanya ialah apa yang perlu kita capai berkaitan dengan gereja dan yang terakhir berkaitan dengan perkara rohani yang terpakai bagi semua anggota. Tajuk doa pada tahun 1989 ialah ketaatan, pembinaan tempat ibadat, hari-hari kegemilangan penginjilan gereja dan pemenuhan tanggungjawab. Tajuk doa pada tahun 1990 ialah pengucian, pembinaan tempat ibadat, bangkitlah dan bersinar, kuntum kemuliaan. Sebenarnya bangkitlah dan bersinar ialah kata kunci sejak penubuhan gereja ini. Ada sebab mengapa Tuhan memberikannya sebagai salah satu tajuk doa pada tahun 1990. Ada ujian besar yang mungkin mengancam kewujudan gereja ini. Disebabkan salah faham dan fitnah yang sepenuhnya salah, saya dipecat sebagai pastor oleh denominasi yang saya ikuti pada masa itu. Lalu gereja saya juga disingkirkan. Situasi ini saya dokumentasikan dengan terperinci dalam autobiografi saya, hidup saya, iman saya bahagian 1. Memandangkan Tuhan mengetahui ujian sedemikian akan menimpa gereja ini, Tuhan memberikan tajuk doa seperti bangkitlah dan bersinar dan kuntum kemuliaan. Tuhan yang telah mengetahui dengan lebih awal bahawa hal ini akan berlaku berkata, apabila masanya tiba, kamu akan menubuhkan sebuah denominasi. Kemudian, mulakan dengan Injil 5 lipat termasuk kebangkitan. Oleh sebab kebangkitan tiada dalam gereja khusus yang bersatu yang sedia ada, Tuhan membolehkan saya menambahkannya dan menubuhkan semula gereja khusus yang bersatu dengan Injil 5 lipat. Pada masa itu, saya sama sekali tidak memahami keadaan itu. Tetapi saya mempercayainya kerana itu ialah firman Tuhan. Apabila masanya tiba, saya dapat menubuhkan organisasi gereja yang diinginkan oleh Tuhan. Walaupun Yesus disalibkan di atas kayu salib dan mati, oleh sebab dia tidak mempunyai dosa, dia mematahkan kuasa maut dan bangkit semula. Dia membuka pintu keselamatan kepada manusia dan mengisytiharkan kemuliaan Tuhan. Saya dan gereja ini secara tidak adil juga mengalami kesusahan tanpa sebarang kesalahan. Tetapi hasilnya ialah berkat besar bagi kita. Hasilnya kita dapat dengan bebas mengkhidmatkan Injil 5 lipat dan Injil kesucian. Tahun berikutnya pada 1 Julai 1991, Gereja Kesucian Bersatu Yesus Kristus ditubuhkan dan saya terpilih sebagai presiden yang pertama. Sejak itu banyak gereja cawangan telah ditubuhkan di seluruh dunia. Terdapat banyak presiden organisasi gereja kita di setiap benua.
Walaupun menghadapi ujian besar, khutbah saya mula disiarkan melalui penyiaran Timur Jauh dan penyiaran Asia. Pada masa itu sebanyak 1,000 minit khutbah disiarkan pada setiap minggu. Hal ini bukanlah tugas yang mudah kerana saya perlu merakam dan menghantar 1,000 minit khutbah pada setiap minggu. Hal ini benar-benar tidak mudah, ia sangat sukar dan saya terpaksa menghabiskan banyak masa untuk hal itu. Di samping itu, khutbah saya mula disiarkan di seluruh Amerika melalui penyiaran Injil Kristian Washington. Pada Februari 1991, gereja berpindah ke tempat ibadat yang keempat. Oleh itu, dalam masa kurang daripada 10 tahun, kita berpindah ke tempat ibadat kita yang keempat. Oleh sebab kebangkitan berlaku dengan cepat, kita tidak pernah mereka bentuk dan membina bangunan gereja. Oleh sebab kebangkitan itu pesat, kita terpaksa berpindah ke tempat yang lebih besar dan kita berjaya sampai ke kedudukan kita sekarang. Sebagai hasil ujian, kebangkitan berterusan dan tempat ibadat keempat dipindahkan pada Februari 1991. Hasil ujian itu bukanlah kematian tetapi kebangkitan, dan hal itu ialah kemuliaan kebangkitan yang besar dan menakjubkan. Selepas saya dipecat daripada jawatan dan dikeluarkan daripada denominasi akibat ujian besar ini, para pastor kanan dan pastor-pastor lain dari Gereja Kesatuan Kristian di Korea bangkit. Mereka melawat gereja kita dan menggalakkan saya untuk aktif semula serta mengangkat saya sebagai pemimpin dalam setiap organisasi. Itulah sebabnya saya bekerja sebagai ketua komuniti Kristian pada awal dan pertengahan 1990-an. Mereka mengadakan perjumpaan kebangkitan di gereja kita supaya saya dapat aktif semula dalam persatuan Kristian. Dengan cara ini, apabila kita percaya kepada firman Tuhan tanpa terpesong ke kiri atau kanan dan bergerak maju berdasarkan iman ini, ujian dan kesukaran yang besar datang sebagai berkat. Dalam ibadah Ahad yang pertama selepas kita berpindah ke tempat ibadat yang keempat, saya menyampaikan khutbah bertajuk Seperti Gereja Awal yang merupakan tajuk doa pertama pada tahun 1991. Seperti gereja awal, para anggota gereja kita menikmati masa berkumpul bersama-sama dan berkongsi firman Tuhan antara satu sama lain. Kita tidak pernah berhenti berdoa dan banyak keajaiban dan mukjizat muncul demi kemuliaan Tuhan. Kita berdoa dengan bersungguh-sungguh menunjukkan gambaran gereja awal dengan saling membantu orang yang memerlukan dan dengan rela hati memberikan apa-apa yang kita miliki kepada orang yang memerlukan. Oleh itu, kita telah mempraktikkan amalan berkongsi dan memberi seperti yang dilakukan oleh gereja awal. Kita telah bertindak dengan iman. Bukan kerana saya berkecukupan, bukan kerana saya kaya. Walau bagaimanapun, apabila gereja lain yang memerlukan meminta apa-apa, saya memberikannya. Sekiranya untuk kerajaan Tuhan, kita selalu memberi dengan iman. Sehingga sekarang, tiba masanya bagi kita untuk sepenuhnya mendirikan gereja awal dalam antara kita. Sejak penubuhan denominasi ini pada tahun 1991, Gereja Mami telah aktif memimpin berbagai aktiviti Kristian. Aktiviti kita semakin bertambah dan status kita semakin meningkat, sehingga kita mendengar bahawa sukar untuk mengadakan acara gereja tanpa Gereja Mami. Ketika kebangkitan terus berlaku pada tahun 1993, majalah Kristian Amerika yakni Christian World memilih gereja ini sebagai salah satu daripada 50 gereja teratas di dunia. Walaupun hanya 10 tahun sejak ia ditubuhkan, gereja ini telah memasuki senarai 50 gereja teratas di dunia. Dari tahun 1992 sehingga 1998, saya telah memimpin banyak perjumpaan kebangkitan, bukan saja di dalam negara tapi juga di luar negara, termasuk di Amerika Syarikat, Afrika dan Jepun, serta khutbah saya disiarkan dalam pelbagai siaran di seluruh dunia. Tuhan membimbing gereja kita dan memberi kita tajuk doa yang berkaitan dengan pembinaan gereja pada setiap tahun, seperti marilah menyiapkan minyak dengan baik, marilah hidup dalam kebenaran, menakluk dan memerintah, mangkuk emas berkat untuk jiwa yang makmur.
Pada bulan Jun 1956, kita memasuki tempat ibadat yang kelima. Pada tahun 1998, ketika gereja ini sedang berkembang pesat, ujang untuk menerima berkat rohani yang besar bermula. Betapa misterinya karya ketentuan Tuhan apabila kita melihatnya pada kemudian hari. Mengapakah Tuhan membenarkan ujian pertama, kedua dan ketiga selepas berpindah ke tempat ibadat yang baru? Hal ini adalah ujian yang harus dilalui oleh gereja ini dan saya dalam keadilan untuk mencapai lonjakan rohani yang baru. Menjelang tahun 1999, pusingan ketiga ujian datang dan hal ini menyebabkan kejutan besar kepada gereja secara luaran. Namun begitu, kita sebagai anggota MAMI jelas melihat bahawa hal ini adalah berkat yang besar dan peluang untuk ledakan rohani yang luar biasa. Kuasa saya telah memasuki tahap baharu yang tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Para anggota MAMI juga akhirnya membuka mata mereka kepada dimensi rohani dan hal ini menjadi peluang untuk mereka menjadi imam yang sepenuhnya matang. Melalui proses ujian ini, iman anggota gereja kita telah berkembang dengan pesat. Pada tahun 2000, Tuhan sekali lagi memberikan kita tajuk doa, bangkit dan bersinar. Mengetahui bahawa sejarah MAMI akan ditulis semula bermula pada tahun 2000, Tuhan memberi kita tajuk doa ini. Visi dunia secara besar-besaran bermula dengan Perhimpunan Kristian Bersatu di Uganda pada tahun 2000. Perbandingan sebelumnya, tahap misi dunia baharu yang melampaui imajinasi telah bermula. Dalam satu Perhimpunan Kristian Bersatu, berpuluh-puluh ribu, ratusan ribu, bahkan berjuta-juta orang berkumpul. Hal ini menjadi perjumpaan Kristus suci yang disiarkan di seluruh dunia melalui pelbagai televisyen dan siaran. Berita mengenai Perhimpunan Kristian ini dilaporkan oleh CNN, yakni saluran berita global, dan disiarkan secara langsung di seluruh dunia. Setiap kali Perhimpunan Kristian diadakan, berita Perhimpunan Kristian itu disiarkan secara langsung di seluruh dunia. Selain itu, sejarah penyembuhan melalui kuasa Tuhan telah menjadi luar biasa hebat. Bermula dari Uganda, sejarah perjalanan luar biasa diteruskan ke Jepun, Pakistan, Kenya, Filipina, Honduras, India, Rusia, Jerman, Peru, Kongo dan New York. Selain itu, melalui MAMI TV yang dilancarkan pada tahun 2000 dan GCN yang dilancarkan pada tahun 2005, keubahan pelayanan saya kini tersebar ke seluruh dunia 24 jam sehari. Inilah cara misi dunia yang telah kita doakan sejak permulaan telah dicapai. Semasa misi dunia dilaksanakan dengan luar biasa, Tuhan memberi kita tajuk doa seperti kita akan menjadi saksi Tuhan hingga ke hujung bumi dan sebuah gereja di atas semua bangsa. Dengan memberikan tajuk-tajuk doa seperti kuasa gembala, karya berapi Roh Kudus dan karya Bapa yang tidak terhenti, dia memberitahu kita tahap kuasa yang akan meningkat hari demi hari. Melalui tajuk doa, kita dapat meneka bagaimana Tuhan akan memimpin gereja ini pada masa hadapan. Pada masa yang sama, dia membimbing pertumbuhan rohani setiap anggota MAMI melalui aliran roh yang laju. Dengan memberikan tajuk doa tahunan, roh penuh berjana yang disiapkan, buah iaitu manusia roh, dan sekali lagi, roh penuh kekudusan. Dengan cara ini, Tuhan memimpin orang saleh untuk benar-benar bangkit, menghiasi diri mereka sebagai pengantin dan memasuki syurga. Dengan cara ini, gereja MAMI telah mencapai pertumbuhan yang luar biasa dalam masa yang singkat sejak tahun 2000. Hasil daripada Tuhan yang memimpin semua orang dengan cara ini adalah sangat jelas. Melalui 12 Perhimpunan Kristian Bersatu di luar negara, kita bukan saja telah melaksanakan misi dunia, tapi juga menjalankan misi kita sebagai alat akhir untuk menyebarkan Injil ke Israel, hujung bumi. Pegawai kerajaan, ahli politik, ahli parlimen dan ketua polis dari setiap negara menjadi anggota gereja MAMI tanpa mengira negara, bangsa atau bahasa. 장군, 경찰청장 등은 물론이고 경제인을 비롯한 각계 인사들도 많지요. Ketentuan rahsia Tuhan Bapa untuk zaman akhir ini sedang didedahkan satu demi satu melalui semua orang.
전 세계를 성결의 복음과 Satu 하나님의 lagi tugas 권능으로 ketentuan yang masih belum tercapai ialah pembinaan gereja utama. 아버지 하나님께서 Hal ini 이 yakni 마지막 kerja 때를 besar membina 비밀스럽게 gereja 잠기게 besar 두셨던 masih 섭리가 akan dicapai oleh 하나하나 Mamin. 만민을 통해 드러나고 있습니다. 이제 남은 또 하나의 Kita ialah 성공은 Mamin yang 바로 telah menciptakan sesuatu 대성전 daripada 건축이지요. ketiadaan dan menjadikan perkara yang 이 또한 mustahil dapat 반드시 이룰 berlaku. 것이며 대성전 건축의 대역사를 우리 만민이 함께 이루어갈 것입니다. 지금까지 무에서 유를 창조해 왔고 불가능을 가능으로 만들어 온 만민입니다. Di bawah bimbingan Tuhan Bapa, satu langkah pada satu-satu masa dengan tepat tanpa sebarang kesilapan. Tiada apa-apa yang kita semua tidak dapat capai bersama-sama Tuhan Bapa. 우리 성도님들의 마음은 어떠하신지요? 아버지 하나님께서 우리에게 말씀하십니다. Sekarang, apakah pendapat anda? Tuhan Bapa berfirman kepada kita, ingatlah perintahku kepadamu supaya engkau yakin dan berani. Jangan takut ataupun tawar hati kerana aku, Tuhan, Allahmu, mengetahui engkau ke mana saja engkau pergi. 아멘으로 힘차게 Apakah anda menjawab dengan amin yang kuat? 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 Sementara 성도 itu, Mamin telah berlari tanpa henti. 달려왔습니다. Ada masa-masa di mana saya berasa ingin berehat. Dan ada masa-masa di mana saya berdoa dengan air mata menghadapi ujian besar. Namun begitu kita mengatasi masa-masa sukar itu hanya untuk kemuliaan Tuhan Bapa. Kita mampu melakukannya adalah kerana ada Tuhan Bapa yang membimbing kita dengan cahaya terang walaupun dalam kegelapan dan lembah bayangan maut. Saya telah berbicara secara ringkas tentang bagaimana Tuhan secara pribadi telah memimpin gereja Mamin sehingga hari ini. Terdapat banyak liku dalam sejarah Mamin. Namun begitu kita berdoa hanya dengan iman dan bergerak ke hadapan dengan iman. Kadang-kadang ada ujian, kesusahan dan banyak cabaran yang sukar. Namun begitu kita selalu menang dalam pertarungan kita melawan musuh kita, yakni iblis. 매년 해년마다 새로운 기사로 표적으로 권능들로 역사해 오신 것을 여러분들이 보지 않으셨습니까? Semasa anda mendengar khutbah pada hari ini, dapatkah anda merasakan tangan Tuhan Bapa yang sentiasa bersama Mamin? Saya pasti mempercayainya. Saya percaya bahawa Tuhan yang telah membimbing kita sehingga sekarang akan membimbing setiap langkah kita sehingga hari Tuhan Yesus kembali. 또 성경이 참임과 우리 주님이 다시 오실 것과 이런 것을 마음 놓고 세계에 알리도록 역사해 가십니다. Kita percaya bahawa dia akan menjamin kita dengan kuasanya dan membawa kita ke Yerusalem baru dengan Yesus agar kita semua dapat bersama-sama sehingga hari yang mulia itu. Saya memberikan segala kesyukuran dan kemuliaan kepada Yahuwah yang melakukan kerja ini. Tuhan Yahuwah yang menciptakan dan menyempurnakannya. Haleluya. Berapa banyak keajaiban mukjizat dan kuasa yang telah bersama kita sejak itu? Bukankah anda telah melihat bagaimana dia berkarya dengan keajaiban dan kuasa melalui mukjizat baharu pada setiap tahun? Oleh itu anda sentiasa hidup menaikkan hari esok. Bukankah anda telah menjalani kehidupan beriman di tengah-tengah harapan dan kebahagiaan? Tidakkah begitu? Tuhan berkarya untuk menciptakan dunia ini dengan kuasa penuhnya dan memberitahu dunia bahawa Tuhan ialah pencipta. Yesus adalah penyelamat kita, bahawa Alkitab adalah benar dan bahawa Tuhan Yesus akan datang lagi. Seiring peredaran waktu, anda akan dapat melihat dengan lebih dekat bagaimana gereja besar akan terungkap di hadapan mata kita. Kecantikannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tuhan bahkan memberitahu kita semuanya, termasuk corak apa yang harus diletakkan pada 96 tiang mamar. Permulaan karya penciptaan oleh Tuhan, semua corak akan dilukis pada 96 kepimpinan mamar. Pengukir terbaik di dunia akan datang dan melukis semuanya. Di dalamnya bumbu yang cantik dan indah terbuka dengan tanda salib. Dan semasa ibadat, pintu akan terbuka dengan tanda salib. Akan ada kemuliaan monitor di hadapan setiap orang supaya anda dapat beribadat sambil melihat ke langit. Oleh sebab mas-mas sangat jauh, anda dapat beribadat dengan lebih dekat melalui monitor dan kemudian penyiaran semua bunyi dan pencahayaan yang terbaik. 그것을 지어 성취하는 여호와 하나님께 모든 감사와 영광을 올려 드립니다. 할렐루야.